Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang multimedia authoring tools. Okey, seperti yang kita biasa dengar, authoring tools tu dia adalah sebuah satu perisian ataupun orang kata alat untuk membantu kita dalam menghasilkan sesuatu produk. Produk yang seperti yang saya kata sebelum inilah yang kita boleh kategorikan sebagai mungkin courseware, application, sistem ataupun produk interaktif multimedia yang dapat membantu kita untuk menjalankan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, untuk kali ini tajuknya adalah multimedia authoring tools. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah yang pertama, kita akan faham apa itu kegunaannya authoring tools dan juga software application tools ya. Sebenarnya bendanya lebih kurang sama tapi apa yang spesifikasinya kita belajar untuk selepas ini. Okey, dan yang kedua adalah bagaimana kita nak compose educational application dengan menggunakan authoring tools ini. Okay, bila kita sebut tentang authoring tools, and authoring tools is a software program, okay, yang mana membolehkan kita, user, untuk create di sini maksudnya mencipta sesuatu. Kalau dalam konteks kita sebagai guru adalah untuk mencipta sesuatu bahan pembelajaran. Okey, di mana kita akan mengintegrasikan ataupun menggunakan elemen-elemen multimedia dalam kita punya produk pengajaran kita. Okey, bahan pengajaran kita. Ada dua fungsi asas untuk authoring tools. Pertama, create and edit. Okay, selain daripada kita mencipta, kita juga boleh menyunting kita punya produk tu juga. Dan dia juga adalah satu features yang lain adalah sebagai presentation scheme. Okay, di mana bila kita dah menghasilkan satu produk tu dan bagaimana kita nak menyampaikannya. Okay, kita kena faham 4 perkara yang orang kata perlu ada dalam elemen authoring tools ini. Pertama sekali of course lah tool. Okay, tools is a software package that authors. Authors tu maksudnya kita yang mencipta benda-benda tu. Okay, authors tu orang kata nama untuk peranan sebagai developer ataupun designer tu yang menggunakan authoring tools tu kita panggil sebagai authors. Okay, di mana dia adalah package alatan. Okay, kalau dalam toolbox tu kan ada package dia yang mengandungi programming, dia punya interface, okay, dan juga interaktif multimedia authoring, okay, yang membolehkan kita melakukan proses editing dan juga creating tu tadi. Yang kedua, application. Application adalah hasil daripada yang kita cipta tadi. Okay, application tu boleh kita kategorikan sebagai produk tadi dah. Okay, mungkin sistem yang mana dia ada combination content dan juga procedures dengan menggunakan authoring tools yang kita gunakan untuk mencipta produk tu tadi. Yang ketiga, developer. Developer is the authors tadi lah. Okay, programmers, multimedia authors ataupun designer. Dan yang keempat, end user. End user adalah pengguna yang menggunakan produk kita tu tadi. Okey, maknanya pengguna akhir lah. Okay, kalau dalam konteks kita ni, siapa pengguna akhir kita? Ya, betul, pelajar. Pelajar adalah pengguna yang akan melihat hasil daripada produk yang kita bangunkan. Okey? Alright. Authoring tools ni, dia ada beberapa features and capabilities yang orang kata standard lah, yang memang ada dalam setiap authoring tools. Pertama, content untuk authoring tools itu. Okay, authoring tools ni sebenarnya dia ada beberapa jenis. Okay, ada yang untuk kegunaan dia untuk edit gambar, ada juga yang untuk buat video. Okay, so kita tengok apa dia punya kegunaan untuk produk yang akan dihasilkan. Okay, contohnya kalau dia berkaitan dengan editing gambar, dia punya content dia tu of course lah tentang tools-tools ya, dan juga alat-alat tools-tools untuk mengedit gambar. Dia mesti ada color palette, okay, mungkin dia ada yang macam gunting ke untuk dia punya
image effect dan sebagainya. Okay, sebagai contohnya kalau dalam slide ini saya tunjukkan, kalau siapa kenal, ini adalah interface untuk Scratch. Okay, Scratch adalah salah satu authoring tools untuk kita membina permainan. Okay, kalau kat sekolah, pelajar-pelajar dah menggunakan Scratch lah untuk belajar subjek ASK. Okay. Dan sebelah ni adalah Filmora. Filmora adalah salah satu authoring tools untuk mencipta video. Okay, so dekat dalam Filmora tu ada features dan juga konten yang mengandungi alat-alat untuk kita edit video dari segi efek dia, dari segi transition dan sebagainya. Yang kedua, interactivity. Interactivity di sini maksudnya macam mana kita macam saya kata lah, kita sebagai authors kan, authors tu tadi nak berinteract dengan authoring tools tu tadi. So perlu adanya user friendly lah. Okay, di mana kat situ pengguna mudah untuk belajar, lepas tu dia ada navigation dia yang smooth dan sebagainya. Yang ketiga, templates and themes. Okay, berbeza dengan orang kata perisian yang lebih teknikal, okay, authoring tools ni sebenarnya dia adalah kegunaannya untuk pengguna novice. Okay, fokus dia pengguna novice. Okay, kalau dulu sebelum popularnya authoring tools ini, orang akan cipta ataupun sesiapa yang mempunyai pengetahuan ataupun kemahiran yang tinggi dalam mengedit gambar, contohnya dia akan guna, okay, boleh sebutlah apa, Photoshop, apa tu lagi, Illustrator. Okay, bagaimana pula dengan pengguna-pengguna yang biasa yang memang tak pernah nak guna ni kan? Okay, so mereka mungkin akan lebih mudah kalau guna apps ataupun apa-apa sahaja yang memang dah disediakan template dan juga theme. So diorang je semacam boleh guna sahaja efek yang ada. Okay, sebab templates and tips ni dia pencipta authoring tools tu dia dah mencipta library ataupun gallery. Okay, mana kita hanya boleh pilih yang sesuai dengan apa yang kita suka. Okay, so dalam authoring tools ni dia memudahkan pengguna, especially yang novice lah, yang mula-mula yang suka contohnya edit gambar ke, buat lagu ke apa, kompos lagu, tapi dia tak ada kemahiran teknikal yang tinggi. So authoring tool ni dapat membantu. Okay. Yang ketiga, content management. Okay, content management di sini dia dah orang kata susun benda-benda yang dalam proses membuat video tu tadi. Okay, untuk bahan-bahan material yang nak digunakan dia dah upload dalam satu folder contohnya. Okay, video ataupun kalau tools-tools yang dia nak gunakan tu dia dah tahu dekat mana tools yang perlu dia cari. So dekat situ pentingnya authoring tools ni bila kita dapat kenal dia punya bahagian-bahagian dan kita familiar dengan bahagian-bahagian yang kita nak gunakan supaya kita tak tercari-cari lah. Okay, sebagai contohnya Filmora ni tadi, okay, kita tahu kalau bahagian media di mana di situ kita boleh import image ke video lain ke dalam bahagian media. Okay, kalau kita nak masukkan lagu ataupun pilih lagu, kita klik dekat tab music dan sebagainya. Okay. Okay, collaboration. Okay, collaboration di sini maksudnya authoring tools itu bukan hanya boleh diakses oleh seorang authors. Maknanya dia boleh share, dia boleh invite orang lain untuk collaborate bersama untuk menghasilkan produk tu tadi. Okay, assessment. Assessment ni penting untuk kita dapatkan feedback pengguna terhadap dan juga untuk kita dapat assessment ni penting untuk kita keep track progress dan juga performance pengguna tu lah tadi. Okay, so dari situ tadi kita dapat tengok sama ada user ataupun author tu tadi satisfy tak dengan apabila menggunakan authoring tools yang sedia ada ini. Okay, sebab bila kita rasa susah ataupun tidak puas hati, kita boleh cuba menggunakan authoring tools yang lain. Okay, publishing. Publishing selalunya
dia lihat kepada apa format yang akan dihasilkan melalui authoring tools tu tadi. Okay, selalunya kalau authoring tools yang melibatkan picture editing, okay, of course lah dia ada available kan format JPEG, PNG, okay. Mungkin ada yang lebih high end, dia akan bagi satu apa tu format yang lebih orang kata detail macam dekat situ. Publishing ni selalunya kita akan pilih, kita akan tengok mana authoring tools yang menyediakan format-format yang mudah untuk kita gunakan, okay, ataupun semua orang pun boleh akses produk tu nanti dengan mudah. Administration pula adalah melibatkan siapa yang akan control, okay, control authoring tool tu tadi. Okay, certain authoring tool dia ada menyediakan beberapa orang kata role. Okay, kalau kita nak, okay, contohnya kalau sistem, kita ada yang untuk sistem admin ni dia akan kontrol keseluruhan features-features yang ada dalam authoring tools tu tadi. Tapi mungkin satu lagi role iaitu user, ada certain bahagian yang dia tak boleh nak usik. Contohnya mungkin dari segi database dia ke, okay, dari segi dia punya orang kata yang sulit lah, okay, ataupun yang lebih teknikal. Okay, dan last sekali support and training. Dalam satu-satu tutoring tools ni, okay, authoring tools ni maksud saya, dia ada menyediakan tutorial, okay, tutorial ataupun video guide ataupun paling orang kata yang paling simple adalah manual. So kalau pengguna dia tak reti nak menggunakan satu-satu authoring tools tu, dia boleh rujuk kepada support dan juga training yang disediakan oleh oleh authoring tool tersebut. Okay, itu pada bahagian features and capabilities. Iaitu untuk bahagian features and capabilities. Betul lah. Okay, seterusnya kriteria for authoring tool selection. Okay, macam mana kita nak memilih authoring tools yang sesuai? First kali kita tengok apa tugas yang kita perlu lakukan. Apa produk yang kita hendak hasilkan. Okay, so kena tahu function dia lah. Okay, function dia tu pastikan dalam authoring tool tu mengandungi function-function yang kita perlukan untuk menyelesaikan kerja kita tu tadi. Okay, yang kedua content dia. Dari segi, okay, bila tahu function, mesti tahu content. Dari segi format dia, data dia, okay, dan types of data. Dan juga macam mana dari segi dia punya features-features yang dia akan support bagi menghasilkan kita punya produk tu tadi. Hardware and software juga penting sebab kalau kita menggunakan software atau authoring tools yang high end, kiranya yang memang ada spesifikasi yang tinggi, mungkin hardware kita tak boleh nak support. So kena pilih yang sesuai dengan kita punya hardware dan juga mengikut kepada kita punya tugasan tu tadi. Ya. Selain hardware, software, performance juga adalah salah satu yang kita perlu consider. Di mana performance ni maksudnya adakah tugasan itu mencapai, adakah authoring tools tu tadi mencapai standard yang akan kita hasilkan melalui produk tu. Dari segi speed dan juga efficiency yang kita jangkakan. Dan seterusnya user interface lah. User interface ni kalau boleh authoring tools tu kita pilih ataupun kita gunakan yang mana ia user friendly. Dari segi layout dia, dari segi navigation dia, macam mana kita nak control, supaya kita mudah untuk menggunakan authoring tools tu. Seterusnya database. Yang ini bila kita nak menghasilkan satu produk yang memerlukan kita record all the data. Di mana dia perlulah support the large set of structured information. Selalunya untuk courseware ataupun bahan-bahan pengajaran ni kita kuranglah menggunakan database. Database ni selalunya digunakan untuk membuat untuk kita bangunkan sistem, membangunkan orang kata collection of data lah yang memerlukan
data yang besar. Okay, perlu ada database. Reliability, of course lah, reliability essential within product itself. Maknanya kita percaya dengan authoring tools tu dan juga produk yang kita nak bangunkan depends pada kemampuan authoring tools tu tadi. Okay, maintenance and update, okay, pastikan produk atau authoring tools itu mudah untuk kita maintain kan. Okay, kalau ada update tu tidaklah memerlukan satu orang kata kepakaran macam mana dan juga kepakaran dan update tu nanti mungkin tidak akan merosakkan data-data ataupun hasil-hasil kerja kita yang dah kita lakukan. Okay. Okey, kemahiran juga menjadi salah satu daripada kriteria untuk pemilihan authoring sebab kita kena tentukan diri kita ni ada peringkat novice ke expert. Okey, kalau kita memang seorang yang very technical ataupun kita memang berhajat untuk customize all the program ataupun dia punya apa-apa yang telah disediakan oleh authoring tools tadi, kita boleh guna yang lebih tinggi lah. Okay, kalau kita just macam nak edit gambar tapi kita tak nak lah nak terlampau teknikal, kita boleh ambil yang memang dah disediakan pada dekat dalam dia punya galeri ataupun telah disediakan template-nya. Okay, and then cost. Cost ni kalau kita tengok authoring tool ada yang free, ada yang berbayar. Okay, selalunya dan juga ada juga authoring tools yang dia ada version ada juga authoring tools yang dia free dan juga berbayar. Kalau free tu mungkin features dia yang asas lah. Kalau yang berbayar tu mungkin ada upgrade features. Sebagai contohnya hari tu saya nak buat broadcasting contohnya. Broadcasting saya gunakan authoring software ataupun perisian apps lah, apps yang namanya StreamYard. Dalam StreamYard tu kalau saya sebagai pengguna yang free, saya hanya boleh connect broadcast saya tu dengan satu channel saja iaitu YouTube. Tapi kalau saya nak lebih, contohnya saya nak broadcastkan video ataupun live saya tu dengan YouTube, dengan Facebook, saya kena bayar. Itu biasalah bisnes kan. Dan yang terakhir schedule. So bila kita tentukan dari segi kemahiran dan juga kerja kita dapat tentukan kita punya berapa banyak masa yang diperlukan untuk kita develop the project. Setengah orang dia hanya dia mempunyai masa yang agak singkat ataupun perlukan kerja yang cepat rush. Jadi dia hanya menggunakan authoring tools yang telah disediakan template dan juga yang memudahkan dia. Tapi kalau seorang ni dia memerlukan orang kata cita rasa dia sangat tinggi lah. Dia tak nak macam orang lain punya video yang alah Filmora ni asyik sama je template dah kenal dah ini Filmora ni. Dia boleh customize macam mana dia punya programming dia dari segi interface apa semua tu. Dia mungkin boleh pergi authoring tool yang lebih tapi memerlukan yang lebih lama masa untuk menyelesaikannya. Saya rasa sampai di sini dahulu video untuk kali ini. Saya harap semua boleh faham apa itu authoring tools dan features dan juga capabilities dan apa kriteria untuk kita memilih authoring tools yang baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.